Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada semua penonton setia Bantras COVID-19. Minggu ini kami akan bawakan kepada anda info-info terkini yang terjadi di musim COVID-19. 5 negeri di negara kita iaitu Kelantan, Terengganu, Pahang, Perak dan Perlis telah mencukupi syarat-syarat untuk beralih ke fasa kedua Pelan Pemulihan Negara PPN kerana telah mencukupi syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh kerajaan. Kelima-lima negeri tersebut berjaya ke fasa yang seterusnya kerana telah mencapai 3 indikator nilai ambang yang telah ditetapkan oleh kerajaan. Kita ikuti laporan-laporan di negeri-negeri fasa 2. Malaysia menyaksikan 7 negerinya memasuki fasa 2 Pelan Pemulihan Negara sejak 5 Julai 2021 dengan Sarawak yang terbaru dikenal pasti memenuhi 3 indikator peralihan fasa termasuk kes harian COVID-19 di bawah 4,000. Negeri dengan kepadatan penduduk 2.8 juta itu beralih ke fasa 2 pada 14 Julai 2021 iaitu 4 hari selepas ia dikuatkuasakan di Sabah. 5 negeri terdahulu yang memasuki fasa 2 ialah Perlis, Perak, Pahang, Terengganu dan Kelantan. 2 indikator nilai ambang lain yang membolehkan peralihan itu ialah peningkatan kapasiti unit rawatan rapi atau ICU dan liputan vaksinasi 2 dos meliputi 10% daripada keseluruhan populasi. Lebih banyak sektor perdagangan dan pengedaran dibenarkan beroperasi bagi negeri dalam fasa 2, namun pergerakan rentas negeri dan daerah masih tidak dibenarkan. Sarawak bagaimanapun masih melarang aktiviti makan di gerai dan restoran susulan pengesanan kes COVID-19 disebabkan varian Delta. Sejak kebelakangan ini, jumlah kes COVID-19 di seluruh negara semakin meningkat. Dari 1 Julai 2021, jumlah kes meningkat daripada 7,000 kes kepada melebihi 11,000 kes pada 14 Julai 2021. Sehubungan itu, jumlah kedatangan pesakit ke COVID-19 Assessment Center ataupun CAC seluruh negara turut menunjukkan peningkatan daripada 7,800 pada 1 Julai 2021 meningkat kepada 18,300 pada 12 Julai 2021. Jumlah kes yang sedang menjalani pemantauan oleh CAC juga menunjukkan trend yang meningkat daripada sekitar 18,000 pada penghujung Jun meningkat kepada 33,000 pada 12 Jun. Ianya disebabkan berlakunya peningkatan kes baru yang melebihi daripada kes yang tamat menjalani pemantauan di rumah. Trend jumlah kes yang sedang menjalani pemantauan oleh CAC juga menunjukkan peningkatan yang mendadak di mana pada sebelum 1 Julai jumlah kes hanya sekitar 18,000 tetapi ianya telah meningkat kepada hampir 34,000 bermula 12 Julai tahun ini. Ini disumbangkan oleh peningkatan jumlah kes baru yang melebihi daripada jumlah kes yang tamat menjalani pemantauan di rumah. Kelekaan sebahagian masyarakat terhadap bahaya jangkitan COVID-19 sehingga mula ambil mudah terhadap pentingnya pematuhan SOP hanya akan menjejaskan usaha memerangi musuh tidak kelihatan ini. Apa tidak cukupkah dengan peningkatan kes jangkitan harian sebagai bukti? Atau anda memang sedia mengorbankan nyawa orang yang disayangi? Varian Delta dianggap sebagai ancaman terbesar dunia ketika ini kerana telah menular di lebih 100 buah negara sekaligus menjadi varian COVID-19 dominan terutamanya di Portugal, Afrika Selatan dan Rusia. Varian Delta telah menyerang Rusia sehingga telah menyebabkan negara tersebut mencatat 25,000 kes positif COVID-19 pada Julai yang lalu sekaligus menyaksikan peningkatan kes dek kerana varian tersebut. Kita saksikan laporan yang telah kami sediakan. Rusia yang sedang berdepan gelombang ketiga COVID-19 menyaksikan peningkatan kes harian kematian sejak akhir Jun 2021 berikutan penularan varian Delta yang diburukkan lagi dengan lemahnya kempen vaksinasi. Pada 12 Julai 2021, Rusia mencatat 25,140 kes baru jangkitan dan 710 kematian menjadikan jumlah keseluruhan kes positif 5.08 juta dengan 143,712 kematian sejak wabak dilaporkan tahun lalu. Sehingga 10 Julai 2021, hanya 18.9 juta daripada 146 juta penduduknya telah divaksin sepenuhnya.
Rusia merupakan pengeluar Sputnik V iaitu vaksin terawal dikeluarkan dunia. Ironinya, pentadbiran Putin kini berdepan penduduk yang skeptikal terhadap pengambilan vaksin dengan 54% rakyatnya didapati tidak merancang untuk mendapatkan suntikan COVID-19 walaupun suntikan percuma disediakan kerajaan sejak Disember 2020. Kremlin bagaimanapun menolak vaksinasi mandatori terhadap rakyatnya termasuk enggan mengenakan perintah lockdown di sebalik kes COVID-19 yang makin memburuk dan menjadikannya negara dengan kes kematian tertinggi di Eropah dan kes kelima paling tinggi di dunia. Memang tak boleh buat apa-apa untuk sekarang. Kita dah bagi yang terbaik. Mungkin hari ini juga dia boleh meninggal dunia. Pakar tingkat bawah Hospital Angkatan Tentera Tuanku Mizan di Wangsa Maju Kuala Lumpur sudah lebih seminggu berubah wajah. Pengaktifan Zon Pengurusan Bencana atau DMZ itu pada 9 Julai 2021 memperlihatkan kesediaan hospital berkenaan untuk menampung kehadiran pesakit COVID-19 daripada daerah Lembah Kelang dengan kehadiran 50 pesakit COVID-19 kategori 4 dan 5 sebagai permulaan. Bukan baru dirancang, ruangan pakar itu sememangnya digazetkan bagi menghadapi kes bencana kimia dan biologi sekaligus menjelaskan keadaan sebenar berhubung video yang tular sebelum ini. Hari ini kita dah dapat lihat sendiri bagaimana konsep yang telah dirancang digunakan untuk perawatan COVID-19 di negara kita ini, terutama sekali bagi menangani peningkatan kes yang tinggi di kawasan Lembah Kelang. Di pihak KKM juga melihat konsep DMZ ini sesuai diguna pakai untuk hospital di negara kita. Sehingga berita ini dilaporkan, seramai 84 pesakit sedang dirawat di hospital ini membabitkan 48 pesakit kategori 4 dan 30 pesakit kategori 3. Manakala 6 lain berada di unit rawatan rapi atau ICU. Kita sekarang ini mengkhususkan kepada kategori 4 dan 5 dahulu kerana ini adalah pesakit-pesakit yang memerlukan rawatan yang khusus, terutama sekali dengan perlunya bekalan oksigen. Dilengkapi fasiliti ventilasi dan oksigen, DMZ dipersiapkan dengan bantuan Kementerian Kesihatan Malaysia dan Agensi Pengurusan Bencana Negara. Moga petugas di Hospital Angkatan Tentera Tuanku Mizan cekal dalam perjuangan ini dan terima kasih daripada rakyat untuk anda. Dia punya buah pinggang pun dah rosak, jantung pun dah memang tak boleh buat apa-apa untuk sekarang. Kita dah bagi yang terbaik. Kau kena faham. So, mungkin hari ini juga dia boleh meninggal dunia. Di wad ICU Hospital Serdang Selangor, seorang pesakit muda sedang bertarung nyawa. Ini realiti terkini yang menyentak sistem kesihatan negara kala kes sporadik kekal tinggi dan bilangan kluster makin bertambah setiap hari. Jika beginilah, bilakah wabak COVID-19 akan berakhir? Kes sporadik kebanyakannya tidak bergejala namun masih boleh menjangkiti sesiapa saja yang berada di sekeliling, apatah lagi apabila berlaku pengabaian SOP. Lebih membimbangkan, jumlah pesakit muda yang berada pada tahap kritikal juga menunjukkan peningkatan. Unit rawatan rafi saya, pesakit yang berumur 26 masih ada yang masuk ke ICU saya. Dan mereka adalah orang golongan yang tidak mempunyai penyakit yang mendapat penyakit COVID ni. Kategori 4 dan 5 ni adalah yang banyak yang datang di ICU. Mereka datang ni tenat. Mungkin disebabkan varian terbaru. Ini adalah menjangkiti pesakit di gelombang yang keempat ni lah. Sebanyak 584 kes dikesan daripada varian virus baru COVID-19 termasuk Delta yang lebih agresif. Jangkitan dikesan lebih luas dan pantas menerusi bawaan udara serta menyebabkan penyakit dan komplikasi lebih serius. Pesakit yang mempunyai multi-drug resistant ini adalah seorang pesakit perempuan muda berusia hanya 33 tahun
Dan sekarang pesakit ini mempunyai COVID pneumonia kategori 5 dengan bantuan mesin pernafasan. Jadi bukan sahaja pesakit tua yang mempunyai banyak penyakit lain yang sekarang dapat COVID, tetapi boleh juga berlaku kepada pesakit muda. Penderitaan pesakit juga keluarga yang mungkin kehilangan orang tersayang turut dirasai Dr. Ida Wina dan pasukan petugas kesihatan Hospital Serdang. Berdepan situasi getir, kadang menggoncang emosi, pengorbanan mereka tidak terhitung nilainya. Menyaksikan sebahagian pesakit mengakhiri perjalanan di wad ICU ini mencengkam petugas yang jelas makin keletihan. Saya rasa benda ni bukan setakat saya saja. Ini melibatkan keseluruhan warga Kementerian Kesihatan. Iaitu kami mengalami satu keadaan di mana keletihan yang berterusan. Emosi kita terganggu mengenai pesakit. Kita dah cuba yang terbaik tetapi pesakit tidak sembuh yang seperti yang kita mahukan. Dan bila kita maklumkan kepada keluarga keadaan dia memang kritikal, kita pun akan orang panggil affected. So, kadang-kadang benda ni menyebabkan imun kita terganggu. Dari segi itulah saya cuba mengawal saya punya kesedihan, tetapi apa yang saya boleh buat ialah memberi sokongan kepada staf saya untuk terus bekerja dan buat ini kerana lillahi ta'ala dan juga amanah lah. Hasil tinjauan mendapati golongan produktif yang berusia 20 hingga 40 tahun adalah golongan yang positif COVID-19 tanpa menunjukkan sebarang simptom ataupun lebih dikenali sebagai silent carrier. Ada di antara mereka yang tumpas melawan virus kejam ini walaupun usia masih muda. Namun dengan jumlah vaksin yang kita ada, diharapkan kita dapat memberikan vaksin kepada setiap golongan masyarakat agar dapat kita menggekang wabak ini. Kita ikuti laporan penyediaan vaksin sebelum dan selepas diberikan kepada masyarakat. Bagi saya dapat vaksin Sinovac. Bagi saya memang pentinglah vaksin ni. Kita sebagai warga Malaysia memang kena ambil dengan musim-musim pandemik macam ni. Ambil tahu juga sebab diorang bagi tahu okey vaksin yang kita dapat ni Sinovac, lepas tu terus tak ada tunggu terus daftar. Pfizer, Sinovac atau AstraZeneca, tiada yang marhain ataupun kayangan. Cukuplah untuk memahami ketiga-tiga vaksin ini yang diluluskan kerajaan dan diberi percuma kepada penduduk. Pemberian suntikan vaksin di kawasan di bawah seliaan Dewan Bandaraya Kuala Lumpur atau DBKL membantu kelancaran program imunisasi COVID-19 kebangsaan. Di Flat Sri Kota, baru ini sebanyak 1,800 suntikan dos pertama vaksin Sinovac disediakan. SOP ketat dipatuhi seawal vaksin dibawa ke lokasi, meliputi pengekalan suhu dan pengendalian agar ia kekal pada tahap terbaik. Daripada PKD ni, pihak operator akan mengambil vaksin dalam bentuk pukal dan disimpan di tempat operator sebelum dibawa ke pusat pemberian vaksin. SOP ni dikawal selia oleh Jawatan Kuasa Khas Jaminan Akses Vaksin untuk memastikan vaksin itu tidak rosak dan pada kualiti yang optimum. Vaksin ini perlu dikekalkan pada suhu 2 hingga 8 darjah Celsius. Vaksin adalah benteng sistem imun. Hanya dengan vaksinasi, tubuh dapat dipersiapkan dengan antibodi bagi melawan kuman atau penyakit. Individu yang tidak divaksin lebih mudah dijangkiti virus COVID-19. 2 dos vaksin diperlukan bagi membendung penularan COVID-19. Secara asasnya adalah untuk badan kita kenal virus itu. Jadi bila badan kita dah kenal virus itu, imun sistem badan akan bertindak balas dan mengeluarkan antibodi. Dos yang kedua pula adalah untuk pemangkin, memperkuatkan lagi antibodi untuk melawan COVID-19. Tapi dengan pemberian vaksin ini tidak menyebabkan badan kita kebal daripada COVID-19. Dia hanya akan melemahkan simptom-simptom gejala COVID-19 berkenaan. Bagi memastikan sasaran imuniti kelompok di wilayah persekutuan sebelum akhir Ogos dicapai, Kementerian Wilayah Persekutuan menggerakkan truk MyMedic Alliance Wilayah ke 67 lokasi yang dikenal pasti secara bergilir. Mobile vaksin ini adalah untuk memudahkan para penduduk supaya dapat turun saja daripada pintu mereka, telah ada tempat untuk divaksinkan. Kita ada 2 jenis truk basically. Satu truk tu boleh menempatkan 3 ke 4 ruang untuk memberi vaksin. Jadi sebagai contoh, satu-satu lokaliti kita pilih untuk buat vaksin 600 hingga 1,200 orang satu hari boleh dicapai.
Lonjakan kes COVID-19 di Malaysia dikuatiri berpunca daripada penularan jangkitan varian Delta yang disifatkan Pertubuhan Kesihatan Sedunia sebagai lebih ekstrim dan akan sering bermutasi. Setakat ini, vaksin adalah senjata paling berkesan bagi melandaikan penularan COVID-19 sekaligus menyelamatkan negara daripada bahaya. Kita buat ada happy apa semua tu, arwah happy kat sana kan. Hospital Chancellor Tunku Muhriz HCTM, Universiti Kebangsaan Malaysia menjadi pusat pemberian vaksin atau PPV Institut Pengajian Tinggi Kedua Negara yang menyediakan pemberian vaksin secara pandu lalu dan pertama secara bergerak. Program diusahakan Kementerian Pengajian Tinggi ini antara lain memfokus kepada mereka yang berdepan masalah capaian akses kepada vaksin. Ia selari usaha menyokong program imunisasi COVID-19 kebangsaan dalam meningkatkan keupayaan pemberian vaksin sehingga 400,000 dos sehari seraya memastikan imuniti kelompok dicapai. Pusat pemberian vaksin secara drive-thru ini ataupun pandu lalu telah dilaksanakan bermula daripada 14 Jun tempoh hari dan Alhamdulillah saya rasa selepas pilot projek kami telah mendapat kebenaran daripada CITF kebangsaan untuk meneruskan sebagai salah satu pusat pemberian vaksin di Lembah Kelang ini. Di sini adalah zon pemerhatian yang akan dijalankan setelah penerima vaksin divaksinasikan di tingkat atas lah. Dalam tempoh menunggu mereka hanya perlu menunggu di dalam kereta, tidak perlu keluar dari kereta dan sebagainya lah. Di sini juga dijalankan proses pendaftaran MyVas untuk appointment yang kedua dan juga persijilan jika mereka telah pun melengkapkan dos vaksinasi mereka. Alhamdulillah, rasa macam menunaikan tanggungjawab. Sangat memudahkan. Malaysia akan hanya menang setelah 80% rakyatnya divaksinasi. Jangan gentar, penawar ada di tangan kita. Ayo, vaksin diri, lindungi semua. Kembali lagi dalam Banteras COVID-19. Ramai yang terkesan ketika wabak COVID-19 melanda negara kita. Ibu bapa dan anak-anak mengalami tekanan dan cabaran yang berbeza. Namun sebagai ibu bapa yang prihatin, pasti akan cuba untuk memberikan yang terbaik untuk anak-anaknya. Kita ikuti kisah keluarga ini menyambut perayaan Hari Raya Aidiladha sekadar yang mereka mampu. Allahu Akbar, Allah. Aidiladha datang lagi. Kerayaan tahun ini yang disambut pada 20 Julai 2021 mungkin bukan seperti yang diimpikan umat Islam. Tiada kegiatan balik kampung, tiada ziarah menziarahi. Rentas negeri maupun daerah masih tidak dibenarkan tanpa kebenaran selama fasa 1 dan 2 Pelan Pemulihan Negara atau PPN masih dikuatkuasakan. Lonjakan kes positif COVID-19 membabitkan kluster sambutan Aidilfitri lalu perlu dijadikan iktibar. Kebimbangan dikongsi Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob yang mengingatkan rakyat menjaga diri dan membuat kawalan kendiri untuk memastikan diri selamat. Di 7 negeri yang sudah beralih ke fasa 2 di bawah PPN, sedikit kelonggaran membolehkan solat sunat Aidiladha dilaksanakan dengan had 50 jemaah pada satu-satu masa dan tertakluk pada prosedur operasi standard atau SOP yang ditetapkan. Ibadah kurban yang dilihat sebagai kemuncak keraian dibenarkan kecuali di kawasan yang dikenakan Perintah Kawalan Pergerakan Diperketatkan atau PKPD dan hanya dilaksanakan dalam tempoh pada Hari Raya Aidiladha dan 3 hari Tashrik. Kala pandemik COVID-19 masih menghantui negara, kesederhanaan dituntut sambil kita berlapang dada dalam menempuh kepayahan hidup ketika ini. Ahmad Alfiq Jasli, pemuda berusia 23 tahun dari Shah Alam ini, menggalas tanggungjawab sebagai ketua keluarga. Dialah bapa, dialah ibu kepada 5 adiknya semenjak pemergian orang tua mereka. Tapi dia sedaya upaya mahu menggembirakan mereka pada Aidiladha ini. Raya tahun ni raya yang sederhana sajalah. Makan pun apa yang ada, yang boleh masak, apa yang boleh saya beli je lah. Memang nak cakap terkesan, memang terkesan teruk lah sebab tak ada income untuk pembelajaran harian kan. Untuk adik-adik belajar, sekolah apa semua tu.
Tu bila baru-baru ni ayah tak ada, dia rasa lain. Sebab saya sekarang ni fikir adik-adik saya nak raya haji ni buat apa yang patut, susun apa yang bersepah kan. Saya semangat walaupun tak ada mak ayah kan, sebab orang cakap bila mak ayah tak ada ni kita buat adik-adik happy apa semua tu untuk kita sendiri adik-adik, arwah apa happy kat sana kan. PKPD yang dilaksanakan di Selangor bagi mengawal pandemik COVID-19 sebelum ini bagaimanapun menjejaskan individu seperti Ahmad Alfiq. Dia hilang punca pendapatan selepas bazar tempatnya bekerja ditutup. Prihatin dengan nasib 6 beradik yatim piatu ini, rukun tetangga penduduk Seksyen 24 Shah Alam datang memberi bantuan beberapa hari sebelum sambutan Aidiladha bagi memastikan tiada jiran yang kebeluran semasa pandemik ini. Diorang ni 6 orang ni, abang yang tua berumur 23 tahun, jaga adik-adik lagi 5 orang ni. Daripada 23-21 yang last kali, yang kecil berumur 11 tahun, darjah 5. Dan kami sentiasa akan membantu dari masa ke semasa. 2 hari lagi takbir bakal bergema lagi mengingatkan umat Islam akan kebesaran Tuhan. Keagungannya menuntut hamba-Nya untuk menginsafi diri dan meyakini bahawa di sebalik ujian yang didatangkan pasti tersembunyi hikmah yang hanya Dia yang Maha mengetahui. Kempen Bendera Putih patut diberikan sokongan untuk membantu golongan-golongan yang kurang bernasib baik. Jika tidak dapat membantu daripada segi kewangan, mungkin boleh membantu dengan melaporkan kepada pihak berwajib. Tetapi ingat, sentiasa patuhi SOP. Sekian sahaja daripada kami untuk minggu ini. Jumpa lagi pada minggu hadapan dan selamat menyambut Hari Raya Aidiladha. Ingat, cegah COVID-19 adalah tanggungjawab kita bersama. Bantras sampai tumpas, kita mesti menang. Assalamualaikum. Perintah Kawalan Pergerakan Diperketatkan atau PKPD di 34 mukim di Selangor telah ditamatkan pada 16 Julai 2021. Ia diputuskan kerajaan selepas sidang khas Majlis Keselamatan Negara meneliti pembentangan situasi semasa oleh Kementerian Kesihatan.